Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Puan Nor Izzati dan rakan-rakan saya dikasihi sekalian. Hari ini kami akan buat pembentaan tentang menerangkan tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Saya Augustine Robert. Selamat sejahtera Puan, nama saya Mewitra. Selamat sejahtera Puan, nama saya Siva Shankari. Selamat sejahtera Puan, nama saya Anne Priscilla dan Perempuan Lawrence. Okey, tanggungjawab terhadap masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang hidup secara bersosial. Maka seseorang individu yang tidak dapat berdiri dengan diri sendiri malah saling memerlukan antara satu sama lain. Di tengah-tengah masyarakat, dengan mengingati setiap individu dalam kalangan masyarakat mempunyai kepentingan yang pelbagai, maka setiap individu yang mempunyai kepentingan yang pelbagai harus melaksanakan peranannya sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut, termasuklah individu-individu seperti jiran, orang kelainan upaya, OKU dan warga AMAS. Okey, semua faham? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Saya nak tanya kepada Agustin, saya ada soalan. Okey, boleh dipersilakan. Apakah definisi masyarakat? Apakah definisi masyarakat? Definisi start. Okey, definisi masyarakat ialah suatu kumpulan orang ramai yang tinggal dan bekerjasama untuk jangka masa yang terlalu merupakan satu kumpulan yang tersusun. Okey, jawapan saya. Terima kasih. Okey, seterusnya mengulurkan bantuan. Masyarakat atau komuniti ialah kelompok manusia yang paling hampir di tempat tinggal kita. Segala perkara tentang diri sendiri, ahli keluarga, harta benda dan kerjaya terlebih dahulu diketahui oleh mereka. Oleh sebab itu, masyarakat ialah orang yang paling dekat untuk meminta pertolongan ketika ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, kecurian, kemalangan dan kematian. Okey, ada apa-apa soalan tak? Saya ada satu soalan Kak Shankari. Ya. Apakah yang dimaksudkan kelompok manusia yang paling hampir di tempat tinggal kita? Tanya lagi sekali. Apakah yang dimaksudkan kelompok manusia yang paling hampir di tempat tinggal kita? Okey, maksudnya ialah sekumpulan manusia yang menduduki satu kawasan yang sama. Contohnya jiran rumah di sebelah kita dan juga jiran-jiran di taman berdekatan. Baik, terima kasih Kak. Okay, selain itu, menjaga keharmonian. Semangat kerjasama prihatin dan kesatuan jiran merupakan salah satu cara untuk mencegah segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Jika setiap masyarakat bertanggungjawab untuk memainkan peranan dan mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kali mereka menyedari berlakunya perkara-perkara ganjil dan menggunakan seperti bersekerukan, berkalwat, mendera anak, lari dari rumah, bosia, bojan dan sebagainya dapat dibendung dengan senang. Seterusnya, menjaga kebajikan. Masyarakat yang hidup dalam suasana bekerja sama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah tentu dapat menjana satu aktiviti yang menyumbang kepada kebajikan masyarakat setempat. Pelbagai jawatan kuasa boleh diwujudkan seperti jawatan kuasa pembangunan insan, remaja yang merancang dan menyusun pelbagai aktiviti seperti kem motivasi dan program jati diri untuk memenuhi keperluan dan kebajikan golongan remaja. Di samping itu,
Demi menjaga kebajikan, bersama kita hendaklah menghindarkan daripada menyakiti sesama sendiri. Setiap individu perlu menjaga dari segi perbuatan maupun lisan atau percakapan kerana percakapan yang kasar dapat menyakiti hati seseorang dengan dalam sekali dan mereka akan ingat sampai bila-bila. Ada apa-apa soalan tak? Saya ada soalan untuk Mimita. Ya, Apakah yang dimaksudkan menghindarkan daripada menyakiti hati seseorang? boleh ulang lagi sekali tak? Okey, saya baca satu-satu. Apakah yang dimaksudkan menghindari daripada menyakiti hati seseorang? Baik. Perbuatan menyakiti hati orang lain yang harus menghindarkan adalah seperti mengumpat, menghina, berdusta dan sebagainya. Setiap agama juga melarang pengikutnya untuk menyebarkan keburukan tentang orang lain demi menjaga aib dan maruah individu tersebut. Okey, terima kasih Mimita. Selain itu, amalan bertegur sapa kunjung mengunjungi. Sikap amalan bertegur sapa sesama manusia merupakan salah satu titik permulaan terjalinnya hubungan yang erat dan mesra dalam kalangan masyarakat. Kelompok manusia yang suka bertanya kabar dengan masyarakat sesekeliling boleh mewujudkan silaturahim yang amat baik. Menerusi amalan bertegur sapa, hubungan boleh menjadi lebih erat dan apabila mereka saling bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman mereka sesama sendiri. Ada apa-apa tak? Tiada. Boleh sambung? Selain daripada cara, terdapat juga peranan jiran yang baik akan membantu jirannya yang menghadapi kesusahan. Apatah lagi dalam hal kecemasan, jiran adalah orang pertama yang diharapkan untuk mengulur bantuan atau yang diharapkan bagi mendapatkan pertolongan. Jiran yang baik akan prihatin dan sentiasa bersedia memberikan pertolongan sekiranya mereka memerlukan pertolongan, tidak kira dalam keadaan susah atau senang. Untuk peranan, ada apa-apa soalan tak? Okey, saya ada soalan untuk Bersila. Ya, dipersilakan. Apakah yang dimaksudkan masyarakat majmuk? Maksud masyarakat majmuk, sebagai contohnya, kita haruslah menerima dan menghormati adat istiadat sesuatu agama atau suku kaum. Selain itu juga kita juga boleh mengunjungi jiran tetangga yang berlainan bangsa dan budaya semasa musim perayaan seperti masa Tahun Baru Cina kah, Hari Raya Aidilfitri atau Hari Deepawali, Hari Christmas dan lain-lain. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terdapat juga kesan positif. Yang pertama, pertolongan seperti inilah yang kita selalunya perlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Kemuncak hubungan masyarakat yang baik dapat membantu orang lain ketika diperlukan. Yang kedua, pengorbanan seumpama ini sememangnya tidak mudah untuk melupakan oleh sesiapa pun. Yang terakhir, jadi semakin kerap kita menolong orang lain, semakin kuatlah ikatan hubungan kita dengan ahli komuniti. Itu saja daripada saya. Okey, selain itu juga terdapat juga kesan negatif. Kerana tidak mengawal diri, tidak berdisiplin, sanggup membuat sesuatu yang salah kerana berpendapat bahawa tidak ada tindakan yang akan diambil masyarakat. Sudah tentu akan menjadi kusah candil, tidak sesusun, tidak tentam dan stabil. That's all. Okey, cara mengatasinya ialah aktiviti-aktiviti yang melibatkan diri sendiri seperti bergotong royong
membersihkan kawasan perumahan, masjid, balai raya, membaiki rumah atau ribut serta kebakaran sememangnya dapat memupuk dan menyemai semangat kesatuan sesama manusia. Okey, yang kedua ialah ini juga merupakan salah satu bentuk saluran pertolongan yang boleh dilaksanakan dalam hidup berkomuniti. Yang terakhir adalah kesimpulan. Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan hubungan baik dengan negara-negara di seluruh dunia. Jalinan yang baik dengan negara luar menyebabkan Malaysia adalah antara negara yang dikagumi dan dihormati oleh negara lain. Terdapat pelbagai rukun Malaysia iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat Malaysia jika boleh menjalan dan mematuhi rukun Malaysia, Malaysia mesti akan memaju dan meningkat imej. Kejayaan hubungan yang lebih erat ini telah memberikan banyak faedah kepada negara dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, alam sekitar, keamanan sejagat, pendidikan dan sebagainya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan menayangkan satu video tentang memenarangkan tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Jom kita saksikan. Boleh dengar suara kah, kawan-kawan? Boleh. Boleh. Thank you for the response.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, thank you Puan. Bye.